Tuan, kalau nanti keadaan huru-hara, nak kena lari ke hutan atau ke bukit? Okay, dengar betul-betul. Saya bagi ilmu pada malam ni, saya ulang sekali lagi. Kan? Yang pernah dengar ni, yang pernah dengar saya ulas ni, tahu dah. Okay, jika berlaku apa-apa, contoh. Ni kan contoh. Tak mana tentera besar, dia ada datang aircraft carrier dia, parking tu, dia tak puas hati dengan Malaysia, dia serang Malaysia. Dia kepung Malaysia habis. Dekat laut, dekat Kelantan, dekat Terengganu, dekat Pahang, laut keliling Johor, keliling gitu sampai ke Perlis, semua kena kepung. Kita nak lari mana pun tak boleh dah. Kan? Lepas tu dia hantar askar-askar dia semua, dia turun masuk ke dalam semenanjung Malaysia. Ni cerita pasal semenanjung Malaysia lah. Masuk, habis serang, hentam. Okay, 2 tempat nak lagi. Tak ada tempat lain lah. Muka bumi kita ni menawarkan 2 tempat. Yang pertama hutan, yang kedua bandar. Bila saya sebut bandar, bukan bandar kecil. Bila saya sebut bandar, bukan bandar kecil. Pergi pada bandar-bandar besar. Okay, apa yang berlaku? Apabila berlaku peperangan, bandar-bandar ni akan kena bom, kena apa semua tu, dan dia akan ada banyak runtuhan-runtuhan. Okay, runtuhan ni, dia ada satu sifat. Di mana dia ada automatik menjadi obstacle ataupun halangan, bukan natural lah. Dia jadi obstacle kepada orang yang mempertahankan dan orang yang menyerang. Faham? Dia akan jadi benda-benda runtuh ni dekat bangunan tu. Contoh kita bagi tu Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Kan? Bukit Bintang tu kena bawa banyak, penuh kat jalan, dekat keliling semua. Kereta-kereta tak boleh lalu. Memang itu. Jadi sebenarnya kawasan situ nak selamat, cari tempat-tempat macam tu. Kena hidup lah kita kena hidup cara macam tikus lah. Duduk kat lubang-lubang, cerah-cerah, lubang-lubang. Itu cara nak survive. Nama pun survive. Ataupun hutan. Hutan ni kena masuk betul-betul hutan. Kena masuk betul-betul hutan. Hutan yang betul-betul hutan, bukan level tempat lata air terjun yang kamu duduk pergi mandi hujung-hujung minggu tu bukan dia. Dia kena ke dalam. Dan bila nak masuk hutan, kenalah ada ilmu hutan. Kenalah ada asas hutan paling ringkas, cara nak cari makan, cara nak itu, cara nak buat pondok ke apa kat dalam hutan. Sebab perang dia, kita bukan macam camping nak duduk sehari 2 dalam hutan, tak mahu. Kita nak duduk bertahun dalam tu. Cari hutan-hutan tebal, kerana hutan-hutan tebal juga adalah natural obstacle. Bukan tempat-tempat kawasan air terjun, tempat berkelah tu bukan. Okay? 2 tempat tu je. Selain daripada tu, berat, susah. Okay? Cuma kalau anda tak dapat nak lari ke hutan, tak dapat lari duduk ke bandar besar, ada satu peluang lagi. Buat macam mana kita punya atuk nenek kita dulu, gabungkan beberapa kampung, buat pertahanan sendiri dekat situ. Beberapa kampung, beberapa pekan kecil bergabung, buat kawasan pertahanan sendiri di situ. Itu cara dia. Okay? Ini nasihat saya lah. Ini ikut muka bumi. Kalau kita pergi kat ladang getah, kita pergi dekat ladang sawit, kita pergi tu, kita tak boleh hidup. Kita tak boleh hidup. Kita tak boleh hidup ke situ. Okay? Tempat-tempat tu jadi terlalu mudah. Dan kita tak boleh bayang bawa anak bini duduk ke situ, boleh ke? Fikir macam tu lah. Lari ke pulau boleh kan? Pulau boleh, tapi tengok keadaan pulau. Tengok keadaan pulau. Sebab pulau sebenarnya lagi mudah. Lagi mudah orang nak ni. Kerana daripada tempat-tempat yang anda pilih ni lah, anda boleh lancarkan serangan balas, anda boleh lancarkan serang hendap, anda boleh lancarkan gerila, perang gerila, anda boleh buat pertahanan daripada tempat-tempat begitu. Okey, clear? Pulau Pinang tak boleh lah. Kalau kita Jabatan Pulau Pinang tu, letak PE bawah tu sikit je, gum, 12, putus dua. Ngah orang Pulau Pinang kat dalam tu, tak tahu nak buat apa. Kalau kena kepung, ni kalau musuh kepung ni. Kejap Boleh lah duduk kat bandar Georgetown tu kumpul, boleh lah. Buat defend lah, defend. Pergilah kat Bukit Bendera tu. Pergi kawasan yang padat, lagi kecil jalan lagi bagus. Sebab kalau kita susah nak masuk situ, begitu juga dengan musuh pun susah masuk situ.